Allah, Ustaz lupa nak bagi tahu dekat awak. Okey, sekarang ni, bukan sekarang ni lah, UPKK kita baru dimaklumkan semalam, surat tu keluar 7 hari bulan daripada kementerian, daripada KPM sendiri, bahawa UPKK awak ni ditangguhkan. Ujian bertulis lah, yang ujian bertulis, bukan ujian lisan ni. Ujian lisan diteruskan macam biasa. Yang ujian bertulis tu kan kita mula patutnya 4 hari bulan 10 kan. Tapi ditangguhkan sehingga tarikh bulan November. Ustaz lupa 15 tak silap Ya, Ustaz tengok balik. Ustaz dah bagi awak dekat grup tapi terlupa pula. Mana malam tadi baru dapat pukul 12. Tapi surat ni dia keluar bulan 7. Ni dia. Daripada kenyataan media, daripada hal ehwal agama. JAKIM lah. Daripada JAKIM. JAKIM tangguhkan kita punya periksa bertulis tu pada 15 hingga 18 November. Jadi bulan 11. Jadi bulan 10 ni tak jadi. Ditangguh sebulan lagi. Bulan depannya. Jadi tak lama pun ditangguh tu. Bulan depannya je pun. Jadi awak ada masa lebih sikit je lah. Kita pun sempat lah habiskan kita punya gerak gempur ni kan. Okay, insyaAllah. Ustaz. Apa dia? Alhamdulillah. Kenapa? Kan senang ya PKK ni. Jawab je. Ustaz. Apa dia? Yang UPKK bertulis tu dekat sekolah. Bertulis tu dekat sekolah. Sebab tu lah ditangguhkan. Sebab sekarang ni kan kes masih 20,000 kan, tak silap semalam. Kalau tak silap semalam Ustaz tengok macam 20,000. Lepas tu jadinya kes masih tinggi. Jadi kalau dia nak buat juga ujian pada 4 hari bulan ni, jadi risaulah, risiko dia tinggi mungkin kan. Jadi kita tunggulah sampai kita dah jadi fasa berapa. Kan kita ada fasa-fasa kan. Fasa 1, 2, 3, 4. Jadi kita tengoklah. Kita ada fasa 4 ke fasa 3 Tak lupa, tak ingat Ustaz. Ada. Ada kan fasa 4? Fasa 4. Tapi Ada. Pandai je. Ustaz pun lupa 3 ke 4. Jadi kita tunggulah fasa sampai fasa berapa kita dah ni. Lepas tu baru dia akan jalankan UPKK. Okey, jom kita mulakan kita punya gerak gempur. Kita mulakan dengan soalan nombor 1. Nak zoom lagi ke dah okey ni? dah okey. Okey, jadi kita terus. Okey, jadi soalan 1. Dimulakan dengan langkah kanan. Pernyataan di atas berkaitan dengan apa? Bermain, bertanya, berjalan, berhujah. Langkah kanan. Berhujah tu apa Ustaz? Berhujah ni seolah macam kita ceramah lah, bagi hujah. Bagi hujah ni macam-macam, bagi ceramah, bagi syarahan. Berjalan. Okey, dia cakap apa? Dia cakap dengan langkah kanan. Adakah kita bermain bermain dengan langkah kanan? Kita berjalan. Takkan berhujah dengan langkah kanan. Tak kena berhujah ni cakap gunakan mulut. Kalau bertanya tak guna pun langkah, tak guna kaki pun. Bertanya pun gunakan mulut. Bermain ni terlalu umum. Kita tak tahu main apa. Mungkin main benda yang lain kita tak tahu kan. Jadi bermain pun tak sesuai. Jadi yang sesuai adalah berjalan. Berjalan menggunakan langkah kanan. Jadi ini adalah sunnah dapat pahala. Okey, kemudian salah satu tingkah laku yang beradab semasa berjalan ialah kalau kita tengok kat sini sekarang ni dia tengah fokuskan dekat adab berjalan. Dia tengok dia soal kat sini salah satu tingkah laku yang beradab semasa berjalan. Apa adab berjalan? Tidak menjawab salam, tergopoh gapah, memulakan membaca doa, berjalan di tempat yang sempit dan kotor. Mana satu? Bermulakan dengan membaca doa. Betul, bagus. Jadi kita mulakan dengan membaca doa. Sebagai contoh kita membaca basmalah pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita mulakan perjalanan kita. Ataupun kita nak berjalan, kita bacalah doa perjalanan. Baca doa naik kereta pun boleh. Yang tu subhanallazi sakhkhara lana tu pun boleh. Ataupun bismillahirrahmanirrahim mursaha pun boleh. Macam-macam sebenarnya. Okey, kemudian nombor 3. Antara faedah beradab ketika berjalan. Apa faedah kebaikan kita beradab ketika kita berjalan? Dihina orang, sesat jalan, maruah diri terjaga, dimurkai Allah. Maruah diri terjaga. Bagus, maruah diri terjaga. Bila kita jaga adab berjalan, contohnya kita tak berlari-lari ketika berjalan,
Kemudian kita tak tergopoh kapah, maka tak ada benda yang buruklah berlaku. Kita jaga adab ketika berjalan, kita dapat menjaga maruah diri kita. Macam tu. Adab ketika bertanya. Ni dia nak tanya berkaitan dengan adab bertanya pula. Tadi adab berjalan semua tadi. Sekarang adab bertanya. Jadi apa adab bertanya? Bertanya sambil lewa, memulakan dengan memberi salam, bertanya dengan bahasa yang kasar, bertanya perkara yang menyinggung perasaan orang lain. Mana satu adab? Memulakan dengan memberi salam. Betul. Memulakan dengan memberi salam. Jadi awak nak tanya orang tu, Assalamualaikum. Saya nak tanya, ni apa-apa. Kan macam tu. Takkanlah cakap tiba-tiba, weh. Ni tak biasa. Kan? Tak ada adab lah. Okey, yang nombor 5. Apakah akibat tidak mengamalkan adab dalam keluarga? Kita tak amalkan adab dalam keluarga kita. Kita tak jaga adab kita dengan keluarga kita. Apa akibat dia? Mendapat ketenangan jiwa, hidup bahagia, disisih oleh keluarga dan masyarakat, sukar untuk mendapat pertolongan daripada keluarga. Ba, 3 dan 4. Maksudnya 3 betul, 4 pun betul. Hidup bahagia salah, mendapat ketenangan jiwa pun salah. Betul, jawapannya adalah ba. Okey. Okey, jawapannya adalah ba. Okey, kemudian soalan seterusnya. Orang yang tinggal Sekejap, tadi Ustaz ada nampak soalan. Tu Ustaz macam tengok tu. Ustaz, bukan top up. Ustaz, gerak gempur ni sampai pukul berapa? Sampai pukul 4.30. Lepas tu 4.30 kita sambung dengan periksa. Kalau lah awak tak dapat, contohlah line awak tak kuat kan? Awak tak masuk kelas ni tak apa. Nanti awak tengok video je. Kemudian nanti masa gerak gempur, masa ujian tu pukul 4.30 baru masuk pun boleh. Tak apa. Yang penting ujian tu nanti masuk. Kalau kelas ni awak rasa macam awak kan pakai, kadang ada yang pakai internet data kan, data handphone kan. Jadi takut dah habis data tu, awak tak masuk kelas ni pun tak apa. Nanti boleh tengok kat YouTube, Ustaz ada record dah. Yang penting ujian nanti ni masuk Google Meet. Siapa tanya tadi, Syafiqah ke? Ujian apa Ustaz? Ujian lisan hafazan. Ada 3 surah dia. Bukan hafazan pula. Tadarus. Tadarus. Yang semalam Ustaz ada bagi jadual tu kan. Ada yang kena ujian hari ni lah, Google Meet. Okey, kita sambung balik. Orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Ini kenyataan je lah. Kenyataan di atas berkaitan dengan pengertian. Pengertian apa? Kerja, jiran, mesyuarat, keluarga. Orang yang tinggal dekat rumah kita. Jiran, ya betul. Jadi jawapannya adalah jiran. Jiran ni adalah orang yang tinggal dekat dengan rumah kita. Okey, nombor 7. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ialah doa apa? Doa makan, menziarahi kubur, memohon keampunan si mati, ditimpa musibah. Mana satu? Ditimpa musibah kot. Jim. Lain? Yang lain? Ada jawapan lain? Mendoakan si mati. Ya, memohon keampunan si mati. Jim jawapan dia. Si baik. Ba pun bukan. Saya ingat ini macam pernah baca kat Yasin. Betul. Okey, jadi apa? Betul lah. Kan? Ini adalah memohon keampunan si mati. Memohon keampunan ini adalah kita mendoakan dia. Jadi Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, warhamhu, rahmatilah dia, wa'afihi, berilah dia, afihi ni keampunan, Allahumma ghafir lahu pun keampunan juga, lebih kurang macam itulah, wa'fu anhu, bagilah keampunan kepada dia. Kita mohon keampunan kepada dia. Inilah memohon keampunan si mati. Okey, seterusnya nombor 8. Faedah orang yang menziarahi jenazah dan kubur ialah, apa kebaikan kita ziarah orang yang mati, kita ziarah kubur ni, apa kebaikan dia? Menimbulkan keinsafan, tidak diberkati Allah, tidak gembira, dipulaukan oleh masyarakat. Mana satu? Keinsafan. Alif. Menimbulkan keinsafan. Menimbulkan keinsafan. Betul. Jadi kita ziarah orang mati, kita pergi kubur, kita akan mendapat keinsafan, dah menimbulkan keinsafan. Kita pun bertaubat. Ramai yang dah mati. Jadi saya ni bila lagi kan? Jadi mati ni kita tak tahu. Jadi kita pun insaf dekat situ. Kita nak bertaubat. Okey, nombor 9. Apakah perkara yang dilarang ketika berada di dalam masjid? Dalam masjid, apa yang perkara yang kita dilarang buat? Bersopan, ramah mesra, menepati masa, meninggikan suara.
Bukan masjid. Ikan suara. Majlis. Oh, ni majlis. Majlis. Apakah perkara yang dilarang ketika berada dalam majlis? Meninggikan suara. Suara. Meninggikan suara. Meninggikan suara. Betul. Ustaz, kat atas Ustaz nak screenshot. Ada ke nak screenshot? Tak ada Yang atas cakap. tadi. Awak nak screenshot? Saya nak cakap. Belum. Okay. Yang atas tadi. Yang ada saya dah pernah buat dah. Lama lah. Guna InShot. Kalau InShot tu nantilah. Leceh sikit. Okay. Kita sambung balik. Tadi tak dapat record soalan berapa kan? Ustaz bagilah sikit kat sini. Nombor lah daripada nombor berapa tadi? Ni nombor 7 jim, 8 alif, 9 dal, 10 dal. Okey, kita sambung nombor 11. Zoom lagi sikit. Kat sini. Okey. Nombor 11. Runtuhnya keharmonian kekeluargaan dan masyarakat. Okey, dia suruh apa ni? Tandakan betul pada pernyataan beradab kepada keluarga. Okey, kalau kita beradab pada keluarga, tandakan betul. Tandakan salah pada akibat mengabaikan hak jiran. Dia nak akibat, satu ni dia nak pernyataan. Okay, contohnya runtuhnya keharmonian kekeluargaan dan masyarakat. Adakah akibat hak jiran ke adab berkeluarga? Adab berkeluarga. Kat sini dia susah sikit sebab dia macam awak nak kena fikir, ni akibat ke ini beradab. Ini bukan betul salah. Tapi ni kita nak kena ikut jenis, adakah dia beradab ataupun dia berakibat mengabaikan jiran. Jadi yang ni salah. Jawapan dia tapi bukan kenyataan dia salah, tapi dia untuk akibat. Sudahlah. Tapi jiran Ustaz. Jiran. Jadi ni masyarakat. Oh, masyarakat. Masyarakat. Okey, jadi nombor 12, menjaga mereka semasa tua dan sakit. Jadi ni mana? Kita tengok jiran ke keluarga? Ke keluarga. Keluarga. Okey, betul. Jadi kat sini tandakan right. Sebab keluarga dia tanda right. Jiran dia tanda pangkah. Okey, 13. Hidup tidak berkat dan dimurkai Allah. Jadi mana satu? Akibat ke yang beradab? Akibat. Yang akibat. Kalau kita tidak menjaga jiran, menjaga hak dengan jiran, maka kita dimurkai oleh Allah. Sebab dalam Islam, kita kena jaga adab berjiran. Okey, nombor 14. Mendoakan kesejahteraan mereka. Siapa ni? Akibat ke beradab? Beradab. Betul. Beradab. Okey, seterusnya. Sukar untuk mendapat pertolongan daripada keluarga. Akibat ke? Akibat. Tapi kan ini sebenarnya dia kurang tepat tau. Sebab ni akibat mengabaikan hak jiran. Lepas tu kat sini dia cakap sukar untuk mendapat pertolongan keluarga. Keluarga kan. Jadi kat sini sebenarnya dia kurang tepat. Salah. Tapi sebenarnya kita jawablah salah. Sebab kita tengok dekat ni, kalau kita tengok dekat kita punya skema jawapan ni, dia nak akibat ni. Tapi sebenarnya dia punya soalan ni kurang tepat. Kan? Okey, seterusnya isi tempat kosong. Biasa jawapan kurang tepat Ustaz. Biasa jawapan kurang tepat. Sekiranya semangat kejiranan tidak diamalkan, kita sukar mendapatkan apa? Kita tanda kejap. Silaturahim dah, harmoni dah, Rasul dah. Kita susah mendapatkan apa? Kesihatan, pertolongan, pecah belah. Ya, betul. Pertolongan. Betul, pertolongan. Ada satu lebih. Ada satu lebih. Dia akan macam tu. Dia akan cuba confusekan awak. Jadi jangan confuse. Kan? Mengelirukan. Dia akan mengelirukan. Sekejap pertolongan. Ustaz rasa Ustaz tulislah lagi cepat. Screenshot lambat lah. Ustaz screenshot ke tu? Ni screenshot nama dia. Screenshot masukkan balik. Bukan tarik ke benda tu? Taklah. Ini Ustaz screenshot. Ustaz buat juga. Inilah screenshot lah ni. Cuma Ustaz screenshot bahagian sahaja. Okey, last apa? Dan masyarakat akan kesihatan ke pecah belah? Pecah belah, betul. Berpecah belah. Ini dia. Okey, last. Ustaz screenshot last.
Lepas ni tulis je lah. Dia jadi lambat. Masih. Okay, jadi ini Setiap jawapan hari. dia. Boleh screenshot siapa yang nak screenshot. Saya habiskan sikit. Baca belah. Apa buat apa? Ustaz buat gerak gempur tu 2 hari je Ustaz. 1 hari. Itu daripada penceramah luar. Penceramah luar yang ni. Yang bagi gerak gempur tu. Teknik menjawab lah ni kiranya. Bukan yang hafazan. Yang hafazan. Oh, hafazan. Hafazan tu buat sehari je. Hafazan buat Ustaz akan bagi dahulu nanti apa ayat dia. InsyaAllah. Siang malam. Saya Ustaz dah bagi dah. Siang malam pagi petang. Okay. Okay, ini dia nak screenshot. Boleh screenshot. Dah. 1, 2, Yalah. 3. Okay, seterusnya kita sambung lagi soalan yang seterusnya, iaitu niat berjalan. Okay, kita tengok kat sini dia ada 2. Adab berjalan, adab bertanya. Jadi kita kena asingkan dia. Mana satu adab berjalan, mana satu adab bertanya. Okay, niat berjalan dengan tujuan baik. Jadi ini apa dia? Adab Adab berjalan. berjalan. Yang kedua, meminta izin sebelum bertanya. Adab bertanya. La ilaha illallah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita sambung sikit lagi. Kita pun dah nak habis dah ni, insya-Allah. Sampai sebelum 4.30 pun dah boleh siap kau. Okey, seterusnya nombor 36. Berhujah ialah berhujah ialah apa yang disampaikan oleh seseorang di khalayak ramai. Apa dia? Berhujah ialah apa? Berhujah tu apa Ustaz? Berhujah tu satu syarahan, ucapan ataupun macam ceramah, dia hujah. Contohnya ini pun hujah juga. Ucapan. Jadi jawapannya adalah ucapan. Saya tuliskan ucapan. Hujah ni adalah ucapan lah. Kita berucap di depan orang ramai. Itu dinamakan ucapan. Besar-besarkanlah Besar-besarkan 14. Kejap, macam mana ni? Nak besarkan 14. Okey. Orang yang berhujah mestilah mempunyai apa? Kemahiran. Ya, kemahiran yang baik. Betul? Kemahiran. Jadi kita nak berhujah, nak bercakap depan orang ramai, kita kena ada kemahiran bercakap. Barulah orang akan dengar apa yang kita cakap tu lah. Kalau tak nanti orang susah nak dengar. Okey, seterusnya, hujah yang disampaikan hendaklah apa? Ucapan dah, kemahiran dah. Dan tidak tersekat-sekat. Lancar. Lancar. Ini dia lancar. Jadi kena lancar. Lancar. Okey. Okey, seterusnya. Seorang penghujah yang baik mempunyai apa melalui latihan? Mempunyai apa? Peribadi. Kalau kita nak, kadang-kadang kita nak bercakapkan dengan orang tu tengok peribadi kita. Kita ni kat sekolah ni, kita suka bercakap bohong ke sebelum ni? Kita suka dengki dengan kawan kita ke? Kalau kita ada peribadi yang macam tu, nanti nanti orang susah lah nak tengok, nak percaya cakap kita, betul tak? Ya, Ustaz Semain nombor 39. Ya, kemahiran lah. Kejap. Tadi salah 37. Orang yang berhujah mestilah mempunyai peribadi yang baik. Terbalik. Terbalik.
Ini Ada. kan. Sebab kat sini dia tak kena. Sebab kat sini nak cakap peribadi melalui latihan macam tak kena kan. Jadi ini sebenarnya jawapannya. Kemahiran. Turunkan ke bawah. Betul. Yang ini Ustaz letul balik. Ini adalah kemahiran peribadi. Kat sini kita silap. Jadi betulkan balik. Kat sini peribadi. Mempunyai peribadi yang baik. Yang ini pula seorang penghujah yang baik mempunyai kemahiran melalui latihan. Okey, itu dia. Okey, nombor 40 last. Hujah yang apa? Hujah yang apa dapat menarik perhatian pendengar? Hujah yang apa? Bersatu kan bernas? Ya, bernas. Betul. Jawapannya bernas. Ini dia. Tulis dekat sini bernas. Hujah yang bersatu. Hujah yang bersatu tak kena kan? Jadi bersatu tak ada kan Ustaz? Jadi bersatu tu tak ada. Bersatu pengeliruan yang benar. Bersatu. Ini dia. Saya besarkan sikit. Memang tak boleh lah. Dah lah. Okey, sekarang ini kita pergi bawah ni pula. Bawah ni adalah dia nak tanya mana satu gambar yang beradab ataupun tidak beradab. Jadi kalau kita tengok, ini adalah gambar dia buang sampah kan. Jadi ini tidak beradab. Okey, awak tulis tidak beradab tau. Ustaz tulis, Ustaz pangkah je lah. Kalau tidak beradab ni Ustaz pangkah. Okey. Tapi awak kena tulis Boleh. tidak beradab dengan beradab. Okey, gambar yang kedua, dia nak tanya, dia angkat tangan dahulu. Bagus ke tak beradab ke tidak beradab? Beradab. Beradab. Jadi kena tulis beradab Ustaz ni Ustaz tulis tanda right je. Tapi awak faham lah. Okey, ni Ustaz buat tanda pangkah kat sini. Yang ini tanda right lah. Sebab kalau Ustaz tulis kan lama pula kan. Okey, yang ini dia bergaduh. Beradab ke tidak beradab? Tidak beradab. Tidak beradab. Betul? Pangkah. Tidak beradab pangkah. Awak kena tulis tidak beradab. Okey, seterusnya gambar sebelah sana. Dia solat jenazah. Beradab ke tidak beradab? Beradab. Ya, beradab. Okey, seterusnya gambar dia tak boleh nak ke tepi. Gambar dia tampar kawan dia ataupun adik dia ke ni. Beradab ke tidak beradab? Tidak beradab. Jadi pangkah. Betul, tidak beradab. Okey, inilah jawapan dia. Tidak beradab, beradab, tidak beradab, beradab, tidak beradab. Okey? Okey, seterusnya kita pergi yang terakhir. Terakhir ni dia nak suruh kita masukkan nombor dalam situasi tersebut. Okey, Ustaz kecilkanlah. Jadi tak nampak kan? Okey, kesannya adalah disukai dan dihormati. Jadi kita kena baca satu-satulah. Amir berhati-hati semasa berjalan dan mengikut peraturan. Dia berhati-hati semasa berjalan, kemudian dia ikut peraturan. Jadi apa? Selamat dalam perjalanan, menimbulkan rasa insaf, dapat dosa, mewujudkan masyarakat yang harmoni. Mana satu? Selamat dalam mewujudkan 46 ni kat sini. Selamat dalam perjalanan. Sebab apa? Sebab dia berhati-hati dalam perjalanan tu. Okey, nombor 47. Anas meminta izin terlebih dahulu sebelum bertanya. Dia nak tanya, dia minta izin. Jadi apa? Disukai dan dihormati, mendapat dosa, timbul rasa insaf, mewujudkan masyarakat yang harmoni. Disukai. Ya, betul. Disukai. Kan? Ini bagus. Kalau kita nak cakap dengan orang tu, kita nak tanya orang tu, kita minta izin, orang tu suka. Sebab kita hormat dia. Okey, 48. Hakim melawan cakap orang tuanya. Apa kesan dia? dosa. Mendapat dosa. 48. Ya, seterusnya, ibu selalu memberi juadah kepada jiran sebelah rumah. Apa dia? Mewujudkan masyarakat harmoni ke menimbulkan rasa insaf? Mewujudkan masyarakat yang harmoni. Betul, mewujudkan masyarakat harmoni. Dan nombor yang terakhir sekali, kita tahu abang membaca doa ketika menziarahi jenazah kawan dia. Jadi dapat apa? Menimbulkan rasa insaf. Alhamdulillah, dah siap dah semuanya. Okey, ni kita dah siap dah semuanya sampai 50. Lepas ni insya-Allah hari Khamis kita sambung kertas yang 2 pula.
Ini kita dah habis dah, kita satu dah habis. Jadi Ustaz. kalau Ustaz, ha. maksudnya ini tengah sambung tu lah lisan. Okey, nanti 4.30 ni ada lagi Pukul 5 apa minit. ni? Sambung lisan pukul 4.30. Siapa yang dekat dalam ni yang ada ujian lisan UPKK, dia kena stay. Jangan keluar lah. Okey. Kita kalau tak kita boleh je terus sambung ni. Tak payah tunggu 4.30 pun tak apa. Okey, jadi yang ni adalah kita dah habis dah. Settle dah. Gerak gempur kita dah siap. Jadi insya